Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa ila sahibi hadzal kitab al-faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus, salatan tus'iduna biha fi jami'id durus, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعرف الحلال والحرام، وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار انتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وبعد. Baik, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengucap kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat memulakan pengajian pertama kelas manhaji fiqh peringkat pertama Ruak Jawi kita ni lah, alhamdulillah. Baik, kitab yang kita akan gunakan ialah Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat masyhur, antara kitab-kitab permulaan yang sangat baik ataupun sangat bagus untuk kita kaji. Dia kalau nak dibandingkan dengan Safinatun Najah, dia lebih banyak maklumat. Kalau nak dibandingkan dengan Safinatun Najah, kitab yang kita gunakan untuk kelas manhaji fiqh 2 tahun lepas. Tapi dia punya isi kandungannya lebih kurang lah. Cuma bezanya Safinatun Najah memfokuskan tentang rukun dan syarat, manakala dalam Muqaddimah Hadramiyah dimasukkan sekali perbicaraan tentang sunat dan maklumat-maklumat lain yang penting lah. Dia lebih lengkap daripada sudut tu, dan dia agak banyak isi kandungannya berbanding Safinatun Najah. Tak apalah, tapi dia masih lagi dalam peringkat yang pertama pengajian. Lagi pula dia juga mengkhususkan tentang bab ibadah sahaja, iaitu rubuk yang pertama daripada 4 rubuk fiqh, dan disampai ke bab haji. Berbanding dengan Safinatun Najah, dia cuma setakat bab solah, bab siam, bab puasa. Jadi dia banyak kelebihan lah kalau nak nisbah ataupun kalau nak bandingkan di antara 2 kitab yang telah kita gunakan dan yang bakal kita gunakan ni, insya-Allah.
Baik, tak apa. Jadi untuk kelas manhaji, marhalah ataupun peringkat yang pertama ni, dia masih lagi kita kekalkan dia punya mustawa yang sama, iaitu kita akan memfokuskan insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahmul masail dan juga idrakil ahkam. Kita fokus kepada fahmul masail ataupun taswirul masail, macam mana nak dapatkan gambaran masalah yang tepat, dan perbincangan tentang hukum secara khusus. Masalah ni hukumnya bagaimana, keadaan ni hukumnya macam mana, situasi ni hukumnya bagaimana, benda apa yang sunat, benda apa yang wajib, benda apa yang harus sahaja. Jadi dua benda itulah untuk marhalah pertama ni, dia tak boleh pi lebih daripada tu, dan dia tak boleh kurang daripada tu. Taswir masalah, sebab daripada taswir ni baru kita boleh ingat dan baru boleh bergerak. Taswir masalah maksudnya menggambarkan masalah. Sekadar sekadar peringkat mubtadi yang baru nak naik ke mutawassit. Kemudian selepas daripada mentaswirkan masalah, kita akan bincangkan tentang hukum masalah tersebut lah. Hukum perkara yang kita bincangkan, satu-satu qadiyah ataupun satu-satu isu. Lebih daripada tu, dia bukan lagi pada marhalah permulaan. Bila kita masuk perbincangan tentang bab dalil contohnya, macam mana dalil ni menjadi hujah bagi sesuatu hukum ataupun sesuatu isu, apa pula pandangan ulama terhadap dalil yang menyentuh tajuk yang sama tapi menghasilkan natijah keputusan yang berbeza, macam mana pula cara penggunaan kaedah usul dan juga kawaid fiqhiyah dalam meletakkan satu hukum. Tu bukan marhalah yang pertama dah, dia dah lebih dah. Jadi kita takkan ataupun kita akan mengelakkan daripada menyentuh sesuatu isu menggunakan metod ataupun manhaj tu, sebab dia akan melambatkan kita, lagi pula dia akan menjadikan kita tak dapat maksud. Tidak pening perbahasan tentang usul, perbahasan tentang kaedah. Kadang-kadang taswir masalah kita terlepas. Jadi di peringkat yang kedua, di peringkat yang seterusnya. Peringkat yang pertama mudah, simple ya, iaitu peringkat fardu ain lah kalau bahasa mudah kita ni. Taswir masalah, faham hukum. Taswir masalah, faham hukum. Itu saja. Baik, itu sepintas lalu tentang manhaj yang akan kita gunakan dalam pengajian fiqh kita. Lebih daripada itu, kena mengadap dengan masyayikh lah, peringkat yang seterusnya. Ini kita cakap tolong kawan-kawan, tolong sahabat-sahabat untuk selesaikan ataupun tolong menambahkan kefahaman masalah-masalah asas dalam ibadah khususnya. Baik, kita ambil mula sikit mukadimah sebagai barakah. Kata al-Imam al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Katanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il islami wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal harami wa ja'ala ma'ala man 'alima dhalika wa 'amila bihil khuluda fi daris salami wa ja'ala masira man khalafahu wa 'asahu darul intiqam. Nah, itu dia punya khutbah dia. Punya khutbah kita. Separuh daripada khutbah kita. Muqaddimah Hadramiyah yang kita akan gunakan ialah matan sajalah. Ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dia gunakan terjemahan pun tak ada masalah apa. Sama ada nak dapatkan terjemahan moden boleh juga. Yang ada dia buat dalam bentuk 2 jilid tu. Muqaddimah Hadramiyah 2 jilid, kala hijau dengan kala biru kot. Fiqh ibadah. Ataupun boleh dapatkan kalau nak yang turas, yang bukan maksud turas yang lama lah, maksudnya yang dengan uslub yang lama, cari Hawashi Madaniyah karangan Baba Rusdi. Ada kat Darussalam. Kalau kita sinilah Darussalam Kedah. Kalau Darussalam Sek tak ada. Darussalam Sek, Darussalam kita tebal tu kot, Hawashi Fataniyah atas Muqaddimah Hadramiyah. Dia terjemahkan matan Muqaddimah Hadramiyah ni dengan terjemahan cara lama, terjemahan cara kitab turas klasik. Jadi bolehlah kalau nak pakai terjemahan terus tak ada masalah. Ataupun pakai Arab lah, kita pakai Arab, kita terjemah juga tu jugalah.
terjemahan. Kalau mungkin berbeza perkataan, insya-Allah maksud samalah lebih kurang. Kemudian kita akan bantu dengan syarahan daripada dua syarah yang utama lah, iaitu Minhajul Qawim dengan Bushrul Karim. Itu dua kitab utama yang kita akan gunakan lah. Dibantu yang tu, yang utama, sumber utama kita punya perbincangan daripada dua kitab syarah tu, dan juga kita akan kutip daripada kitab-kitab yang lain sikit-sikit lah. Contoh macam syarah Yaqut Nafis, contoh dalam syarah-syarah Safinatun Najah sendiri, contoh dalam Hasyiah Imam Baijuri dalam atas Matan Ghaiyatul Takrib sikit, dan Iqna' sikit, sekadar membantu. Tapi yang utamanya yang kita akan gunakan sebagai aras pengajian, matan sendiri, dan dibantu sedikit dengan Minhajul Qawim dan Bushrul Karim. Jadi siapa-siapa yang nak gunakan kitab mana-mana satu pun tak ada masalah lah. Kalau nak pakai matan saja pun tak ada masalah. Kalau nak pakai terjemahan pun tak ada masalah. Nak pakai Bushrul Karim pun tak ada masalah. Nak pakai Minhajul Qawim pun tak ada masalah. Jadi terpulang. Dia tak ada masalah apa. Kelas insya-Allah antara 1 jam suku ke 1 jam setengah lah untuk satu kelas, untuk satu sesi, insya-Allah lah. Tengok kepada tajuk yang kita bincangkan. Kalau susah sikit, lama sikit. Tak, kalau susah sikit, singkat sikit. Tak lama-lama fikir teruk. Kalau mudah-mudah, banyak sikit. Pasal tak ada fikir banyak kan. Khair insya-Allah. Mudah-mudahan khatam lah, mudah-mudahan. Payah nak khatam sebuah-sebuah kitab ni kalau tak ada bantuan daripada Allah. Baik, katanya rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, terjemahannya maklumlah, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Perbahasan bismillah ni sangat masyhur lah bagi orang yang mengaji. Lebih-lebih lagi orang yang mengaji menggunakan kitab-kitab Arab. Dia biasanya dibincangkan oleh setiap kitab Arab yang mustawanya lebih tinggi sikit daripada mubtadi, walaupun dia belum sampai ke tahap mutawassit. Jadi masyhurlah perbincangannya. Cuma semasyhur mana pun perbincangan dia tetap dia ada hak untuk kita bincangkan. Macam disebutkan oleh alim ulama kita, contoh dalam Hasyiah Baijuri, Imam Baijuri sebut apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yanbaghi likulli syari'in fi fannin an yatakallama fil basmalati ala qadril munasibi lima syar'a fihi ri'ayatan li haqqil basmalah wa ri'ayatan fil fanni al masyru'i fihi. Imam Baijuri kata sepatutnya dan seharusnya untuk setiap orang yang memasuki mana-mana bidang ilmu, untuk dia berbicara ataupun memperkatakan tentang bismillahirrahmanirrahim, perbahasan basmalah, dengan kemunasabahan ilmu yang dia nak mulakan. Kalau bincang ilmu tauhid, maka perbincangan bismillah menjurus ke arah tauhid. Kalau bincang ilmu nahwu, maka perbahasan bismillah menjurus ke ilmu nahwu. Kalau perbincangan ilmu balaghah, maka perbincangan bismillah akan dibawa ke hala ilmu balaghah dan seterusnya. Sebab apa? Imam Baijuri kata ri'ayatan li haqqil basmalah, kerana meraihkan hak basmalah sebagai pemula, dan juga riayat dan juga hak bidang ilmu yang kita masuki. Jadi kita nak kena bincang sikit lah, sekadar menunaikan tanggungjawab kita yang memulakan kitab pengarangan ulama ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbincangan daripada hukum fiqhnya, dia tak lepas daripada perbincangan 5 hukum lah. Perbincangan tentang hukum taklifi yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang asas saja, dan dia masih lagi dalam kita punya manhaj kita, iaitu perbincangan tentang hukum. Maka bismillahirrahmanirrahim, seperti mana yang disebutkan oleh alim ulama kita, dia ada 5 hukum secara am. 5 hukum secara am, dan 2 hukum secara khas ataupun secara tepat. Manakala lagi 3 hukum itu secara bukan zati tetapi aridi. Lagi kita bincanglah 5 hukum tu, 5 hukum yang masyhur lah: wajib, sunat, makruh, haram dan juga harus. Ada ketikanya mengucapkan basmalah ini hukumnya wajib, ada ketikanya sunat,
Ada ketikanya haram, ada ketikanya makruh, dan ada ketikanya harus, berdasarkan kepada 5 hukum. Tak. 2 bar ya. Selawat. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan bismillah dengan hukum yang 5-nya. Ada kalanya bismillah itu wajib disebut, ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, dan ada kalanya harus. Asalnya hukum mengucapkan bismillah ialah sunat. Ini hukum yang paling asal, hukum yang paling asas, kerana dia termasuk dalam zikir. Setiap sebutan yang baik adalah zikir. Dan menyebut bismillahirrahmanirrahim bermakna kita memuji Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, pengasih dan penyayangnya.
Maka asasnya menyebut bismillah ialah sunat. Ini hukum yang pertama. Macam tu juga berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi basmalah bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap perkara yang dianggap bernilai penting dalam agama tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia kurang sempurnanya, dengan maksud kurang barakahnya. Dia diumpamakan seperti haiwan yang terputus ekor, aqta'. Pada pihak dia cacat yang tidak boleh dilakukan korban ataupun akikah dengannya, pasal dia tak sempurna. Maka Nabi menyerupakan perbuatan yang dianggap bernilai dalam agama tetapi tidak dimulakan dengan bismillah seperti benar binatang yang tak layak untuk dijadikan korban ataupun akikah. Maka tu asas bagi hukum basmalah, iaitu sunat, dirinya yang asal. Kemudian ada hukum basmalah yang dirinya dihukumkan sebagai wajib. Dia panggil wajib zati ya. Diri mengucap bismillah itu wajib. Baik, Ustaz bangun sampai. Malis. Tak apa. Tak apa, pelan-pelan lah. Ini buat Hukum yang kedua, mengucapkan bismillah ialah wajib. Ini juga merupakan hukum yang zati. Maksudnya wajib itu bukan kerana perkara yang lain, tetapi mengucapkannya itu perlu, dan mengakibatkan kalau tak diucapkan dia akan menimbulkan masalah, sama ada daripada sudut kesahihan dan sebagainya. Contohnya mengucapkan bismillah dalam solat sebagai salah satu ayat daripada 7 ayat Fatihah. Maka bila mana wajib membaca Fatihah dalam setiap rakaat sembahyang bagi setiap orang yang sembahyang, dan dalam mazhab kita juga secara putus, secara qat'i, secara jazam memasukkan bismillah sebagai salah satu ayat daripada Fatihah, maka Fatihah itu wajib dibaca berserta dengan bismillahnya. Dia bukannya ayat sebelum daripada Fatihah, dia bukan ayat yang digabungkan dengan Fatihah, dia diri Fatihah. Jadi Fatihah merupakan satu rukun dalam sembahyang, maka bismillah juga merupakan sebahagian ataupun juzuk bagi rukun sembahyang tersebut lah. Maka dia wajib. Dia wajib. Itu contohnya. Walaupun sembahyang itu sembahyang sunat lah, walaupun ibadah yang dilakukan itu ibadah sunat. Contoh macam solat sunat yang kita lakukan, tetap wajib mengucapkan bismillah, sebab tak sah sembahyang sunat tersebut tanpa melaksanakan rukun dan syaratnya. Dan salah satu rukun solat sunat sama macam solat fardu ialah membaca Fatihah. Salah satu daripada ayat Fatihah ialah bismillah. Jadi susunan tersebut, sifir tersebut menjadikan bismillah wajib dibaca walaupun pada solat yang sunat. Maka itu simple, mudah. Ada. Hukum yang ketiga ialah hukum yang makruh. Makruh mengucapkan bismillah. Makruh memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, iaitu ketika mana kita lakukan perbuatan yang makruh. Hak sini yang kita kena faham. Bismillah itu pada zatnya sunat. Diri bismillah itu diucapkan sebagai zikir, tetapi menyertakannya dalam perbuatan yang makruh, pada permulaan perbuatan yang makruh, ketika melakukan perbuatan yang makruh, menjadikan kita pada ketika itu makruh mengucapkan bismillah. Jadi makruhnya makruh yang aridi, iaitu kalau kita gunakan bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh, makruh mengucapkan bismillah pada sesuatu perbuatan yang makruhnya makruh zati. Perbuatan itu makruh zati, bukan makruh aridi. Dia memang dirinya makruh, bukan dia makruh sebab yang lain.
maka mengucapkan bismillah ketika melakukan perbuatan yang sebegitu dianggap sebagai makruh. Tapi sebagai makruh yang aridi, ya, bukan dirinya makruh. Dia kita kena faham daripada asas tu. Hukum bismillah dirinya ialah sunat, tetapi menyertakan bismillah dalam perbuatan yang makruh itu makruh. Penyertaan tu. Jadi bukan diri bacaan, penyertaan. Ini beza situ. Contohnya melihat kemaluan tanpa hajat, makruh zati. Dia bukan makruh aridi, dirinya makruh zati. Maka memula ataupun melihat dengan bismillahirrahmanirrahim, penyertaan membaca bismillah pada ketika itu, walaupun bismillah itu zikir, tapi dia tak dapat pahala sunat. Bahkan meninggalkan membacanya dengan niat untuk meninggalkan perkara yang makruh itu menghasilkan pahala sunat. Sebab ketika itu ada hukum aridi yang datang kepada dia. Macam tu juga dengan hukum yang keempat lah, iaitu hukum haram. Sama juga dengan perbincangan bacaan bismillah yang makruh, iaitu dia haram menyebut bismillah. Seseorang itu haram menyebut dan mengucapkan bismillah ketika mana melakukan perbuatan yang diharamkan sebagai haram zati, menyertakan. Ini bahasa yang ulama gunakan muqaranah, menyertakan bismillah pada perbuatan yang haram zati. Dirinya haram bukan kerana yang lain, dirinya itu sendiri haram. Contohnya macam minum arak, contohnya macam mencuri, contohnya macam ghibah, mengumpat dan sebagainya. Maka dirinya haram bukan pasal yang lain, memang diri dia tu haram, dia panggil haram zati. Hukum yang pertama lah untuk mudah kita faham haram, benda yang zati, benda yang iridi ni, dia hukum yang pertama. Basicnya hukumnya apa? Ni kalau macam minum arak, basicnya hukum dia haram. Manakala kadang-kadang tu diharuskan, contoh ketika berubat dengan keadaan yang tertentu, ataupun contoh ketika menyelamatkan nyawa, ada benda yang lekat di rengkung, tak ada benda apa yang boleh melepaskan sangkut di rengkung tu melainkan arak yang ada depan kita, tak ada benda lain dah. Megagah duk tunggu lagi 5 minit pergi beli ayak botol, mati. Maka ketika tu harus, bahkan dia membawa pada hukum wajib. Tapi tu yang aridi lah, tu maksudnya. Benda yang datang ada situasi yang membenarkan dan yang membolehkan ataupun mengubah hukumnya daripada hukum yang asal. Hukum asalnya cut, clear, haram. Maka tu dipanggil hukum yang zati. Maka minum arak contohnya ialah zatinya ialah haram. Meminum arak tu zatinya adalah haram. Dan kita faham daripada takrifan hukum ataupun takrifan taklif dalam usul fiqh sendiri, dia perbuatan kita yang bersifat dengan hukum tu. Arak tak haram, perbuatan kita minum tu. Maka meminum arak tu zatinya haram. Maksudnya hukum asas yang pertama, benda yang mula-mula yang masuk dalam kita punya kefahaman, arak hukum minum haram. Cuma dengan kondisi ataupun keadaan tertentu yang menjadikan dia berubah hukum kepada harus, dan daripada harus dia akan naik ke tangga wajib. Berdasarkan kepada beberapa kaedah fiqh lah, al-man'u idza jaza faqad wajaba dan sebagainya. Tinggal kaedah tu kita tak bincang, nanti kita bincang kaedah tu. Benda yang dilarang apabila diharuskan dia berubah jadi wajib dan sebagainya. Jadi dia asal daripada benda yang haram berubah jadi tangga harus, kemudian dia naik ke peringkat wajib, contohnya menjaga nyawa dan sebagainya. Yang tu dia panggil yang aridi, lain cerita. Tapi dirinya yang zati, hukum yang zati bagi minum arak ialah haram. Maka haram menyertakan bismillah ketika minum arak. Yang diharamkan itu ialah penyertaan, bukan mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah kekal dengan hukumnya sebagai zikir yang sunat, tapi ketika itu tak dapat pahala, dia takkan berhimpun lah. Pahala sunat dengan dosa haram, dia takkan berhimpun. Nah itu berbeza dengan hukum makruh dan hukum haram yang aridi. Contohnya hukum makruh yang aridi ini, kita sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sembahyang dalam keadaan bau badan kita tidak menyenangkan. Kita sembahyang berjemaah dalam keadaan kita memiliki bau badan yang tidak menyenangkan dan menyakitkan jemaah yang lain, yang boleh dihilangkan. Mungkin kita pergi masjid ataupun singgah surau waktu tu dengan baru lepas kerja ke dan sebagainya, badan kita berbau, bau yang bukan sikit-sikit lah, bau yang menyakitkan jemaah yang lain. Apa makna menyakitkan jemaah yang lain dalam bab ni? Makna dia menghilangkan khusyuk jemaah yang lain. Tu makna menyakitkan.
dalam bab solat, menghilangkan khusyuk, menjadikan orang sebelah kita tak boleh nak khusyuk dalam bacaannya, disebabkan oleh bau badan kita. Dan bau badan tu bukan yang zati, maksudnya badan kita kalau normal biasanya okey, cuma hari tu mungkin kita baru singgah lepas balik kerja ke dan sebagainya, adalah benda-benda yang menyebabkan kita berpeluh dengan keterlaluan, deodoran pun hilang fungsi dia pada ketika itu dan sebagainya, bau badan. Maka bau tu boleh dihilangkan, tapi kita tidak menghilangkannya terus masuk dan sebagainya, maka dia makruh. Sebab menyakiti jemaah yang lain dalam beribadah kepada Allah, mengutamakan jemaah yang lain makruh, menghalang ataupun menyebabkan jemaah yang lain tidak boleh menyempurnakan perbuatan yang dilakukan juga makruh. Dalam masalah ni makruh lah, tapi makruh yang aridi. Maksudnya kalau sepatutnya kita pergi sembahyang itu tak haram, tak makruh, tapi makruh dengan sebab bau badan. Dia aridi, dia baru mai. Kalau buang kih bau badan tu, kita pergi sembahyang itu tak ada hukum apa. Hukum dapat pahala sunat muakkad mayang sembahyang jemaah tu lah. Kalau ikut qaul yang kata sunat muakkad ataupun fardu kifayah bagi qaul yang kata fardu kifayah, tu hukum yang asal. Jadi hukum sembahyang berjemaah yang asalnya sama ada sunat muakkadah ataupun fardu kifayah. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita fardu kifayah lah. Itu hukum yang asal. Tapi dengan sebab ada kedatangan benda lain, iaitu kita yang berbau badannya, sedangkan bau tu boleh dihilangkan, maka dia makruh yang aridi. Maka mengucapkan bismillah pada ketika tu hukumnya makruh. Mengucapkan bismillah pada ketika tu hukumnya tidak makruh. Mengucapkan bismillah pada ketika itu hukumnya tidak makruh. Sebab makruh itu datang dengan keadaan yang tertentu, bukan konsisten ataupun bukan sentiasa. Berbeza dengan contoh yang kita bagi tadi untuk makruh yang zati, melihat kemaluan dengan sengaja tanpa hajat, kemaluan sendiri ataupun kemaluan pasangan tanpa hajat. Kalau kemaluan orang lain haramlah, itu haram zati dan sebagainya. Baik, itu 4. Dan yang kelima, harus ni ada khilaf ulama, tapi kita ikut pendapat yang kata ada bismillah yang harus, iaitu bismillah pada perkara-perkara yang tidak ada nilai dalam agama. Dia keluar daripada tuntutan mafhum mukhalafah hadis Nabi yang tadi. Yang dalam hadis tadi Nabi sebut pada hukum yang sunat itu kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang memiliki nilai dalam agama, maka sunat mengucapkan bismillah. Sebab Nabi mafhum daripada kata Nabi, sabda Nabi SAW, kalau tak baca bismillah dalam perbuatan yang macam tu, maka kurang berkat. Maka mafhum mukhalafah yang kita ambil daripada situ, maka membaca bismillah itu hukumnya dituntut dalam tuntutan yang sunat. Maka difaham daripada hadis itu juga, kalau dah kita ucapkan bismillah pada perbuatan yang tidak ada nilai dalam agama, perbuatan adi, kita kata perbuatan kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya buang sampah, contohnya sapu sampah dan sebagainya. Dia bukan tak ada nilai langsung, tapi dia bukan amrun dzibal, dia bukan perbuatan yang dianggap penting dalam agama, dengan konteks penting yang perlu diterjemahkan dengan tepat lah. Padahal menjaga kebersihan tu penting dan sebagainya, tapi asal hukumnya membuang sampah, menyapu sampah dan sebagainya, dia ialah perkara dipanggil safa sifil umur dalam bahasa kita, perkara-perkara biasa. Iaitu mafhum ni, itu perkara yang bukan zibalin fi syar'i, bukan perkara yang dianggap bernilai ataupun penting dalam agama. Dia bukan tuntutan agama sebagai tuntutan yang sentiasa dikekal dengan satu hukum dan sebagainya. Maka pada ketika itu harus mengucapkan bismillah, harus mengucapkan pada ketika itu, menyertakan perbuatan mengucap bismillah dengan perbuatan yang tidak bernilai ataupun tidak memiliki nilai yang setanding dalam agama tu, hukum dia harus. Bila hukum dia harus, tak ada pahala, dia kembali pada hukum asal bismillah. Dia hukumnya harus menyertakan itu, tapi mengucap bismillah tu tak dapat sunat sebab dia zikir. Dia tidak menghalang keadaan asal status bismillah sebagai zikir yang membawa pada hukum sunat. Jadi kena faham itu. Dia bukan bila kata harus tak ada pahala zikir tak ada. Dia kembali pada hukum zati bagi bismillah. Sebab harus, dia menjadi tangga bagi hukum yang lain, dia menjadi wasilah bagi hukum yang lain. Maka tu sedikit perbincangan ringkas bismillah bila mana kita masuk membincangkan tentang ilmu fiqh. Dan setakat tu lah yang kita nak mengaji ni, setakat tu lah, kadar tu, tafsir masalah, kemudian letak hukum bagi betul. Tafsir masalah, letak hukum bagi betul. Kalau kita nak pi lebih lanjut, maka bismillah sendiri ada perbahasan yang jauh lebih rumit.
Kita mafhumlah, kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita satu-satunya mazhab yang mewajibkan bismillah dan meletakkan dia sebagai salah satu ayat daripada Fatihah, dan mewajibkan dibaca ketika solat. Ulama kita sendiri mengakui bahawasanya dia benda yang susah, benda yang rumit. Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, guru Imam Nawawi, sebut dalam Syarah Mushkilat, Syarahul Mushkilatul Kabir, disebut ke masalah basmalah ialah antara mushkilat, antara masalah yang sangat susah. Itu fahiyya usuliyatun fiqhiyatun hadithiyah. Dia ada 3 ilmu yang mengikat masalah basmalah: hadithiyah, usuliyah, masalah usul fiqh; fiqhiyah, masalah fiqh; dan hadithiyah, masalah hadis, masalah dalam ilmu dirayah. Jadi dia susah, dan dia dianggap masalah bismillah dianggap antara, kalau amalan ulama-ulama terdahulu, dia dianggap antara ujian untuk mana-mana orang penuntut mazhab Syafi'i sebelum layak digelar sebagai pembawa mazhab Syafi'i. Tengok macam mana dia hurai, macam mana dia takhrij hadis basmalah, macam mana dia selesaikan, macam mana dia sepadukan dengan hadis-hadis yang lain, macam mana dia gunakan kaedah dan sebagainya. Kalau dia berjaya, maka dia dianggap orang yang faqih dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak, dia masih lagi belum layak. Dia dianggap sebagai salah satu, kalau kita ni muqarrar untuk imtihan, huraian ataupun perbahasan tentang bismillah ni banyaklah. Mazhab kita sendiri dan mazhab-mazhab yang lain pun banyak membincangkan tentang bismillah. Apa perbincangan tentang bismillah yang susah tu? Dia ada dua. Ni contoh perbahasan yang takkan kita sentuh. Nak bagi contoh ya, contoh perbahasan yang takkan kita sentuh sepanjang pengajian. Tapi sebagai contoh, dah lalang kita duduk dalam bismillah ni, dah lalang nak bagi contoh awal. Ni contoh dia. Lepas ni kita tak akan naik dah ke level ni. Nak bagi contoh aja. Bismillah pada asasnya dia ada 2 perbahasan usul. Yang pertama, adakah dia satu ayat daripada Al-Quran? Yang kedua, adakah dia satu ayat daripada Fatihah? Ni asasnya. Ni 2 asas. Masalah yang pertama, adakah Fatihah, adakah bismillah salah satu ayat daripada Quran? Ya, qat'i. Di salah satu ayat dalam Quran. Bukan dia pada awal surah tu, dalam Quran secara umum. Iaitu sabit dengan hikayat ataupun kisah Ratu Balqis yang menerima surat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis sebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya aku terima tu surat itu bahawasanya daripada Sulaiman, dan bahawasanya dia dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka secara qat'i iaitu subutnya, secara jelasnya, bismillah merupakan salah satu daripada ayat Quran. Maka kufur orang yang mengingkarkan. Itu satu masalah. Itu masalah tu selesai. Masalah yang menjadi ikhtilaf di antara mazhab ialah adakah bismillah salah satu daripada ayat Fatihah, dan adakah bismillah salah satu daripada ayat permulaan setiap surah. Itu masalah yang kedua yang kita bincangkan. Maka dalam masalah ni dibawa kepada masalah yang seterusnya. Jadi masalah furu' lah. Masalah asas itu. Dan masalah asas tadi ada 2. Adakah bismillah salah satu daripada ayat Quran? Ya, kita dah jawab dah itu. Kemudian adakah bismillah salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah? Kemudian daripada masalah ni, masalah adakah Fatihah salah satu ayat daripada surah Fatihah, dia membuahkan masalah yang lain. Adakah sunat dijaharkan, dikuatkan bacaan bismillah pada ketika membaca Fatihah dalam solat jahriyah, dalam solat yang disunatkan menguatkan suara, ataupun tidak? Dibawa pada situ. Jadi itu masalah furu' dah. Masalah asas kita, adakah bismillah salah satu daripada ayat Fatihah? Maka khilaf ulama lah, dia khilaf di antara mazhab, dan kita satu-satunya mazhab Syafi'i. Minoriti ya, kalau kita sembang daripada sudut muqaranah, perbandingan antara mazhab, kita minoriti ya dalam bab ni. Kita satu-satunya mazhab yang secara konsisten dan secara yakin, sekadar yang mampu, sekadar ijtihad, mengatakan bismillah ialah salah satu ayat daripada surah Fatihah. Banyaklah ulama yang karang tentang perbahasan bismillah ni. Imam Ghazali ada karang, Imam Zahabi ada karang, diikhtisar daripada karya Imam Khatib Baghdadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ada karang, Imam Nawawi sendiri ada karang. Banyak karangan ulama yang menyebutkan tentang ni. Imam Ibn Khuzaimah, Al-Hafiz Ibn Khuzaimah
ada karangan, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada kitab sinci khusus membincangkan tentang hukum bismillah yang diperdebatkan ni. Bukan bismillah bab tu tak, bismillah dalam bab yang menjadi khilaf di kalangan mazhab ni. Dia ada tajuk Ilsaqu Awaril Hawas liman lam yafhamil ittiraba fi hadisil basmalah an Anas. Nama kita dia banyak. Ilsaqu Awaril Hawas liman lam yafhamil ittiraba fi hadisil basmalati an Anas. Secara khususnya dia membincangkan tentang hadis Anas bin Malik yang mengatakan, aku sembahyang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Uthman, dan mereka memulakan sembahyang mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis itu secara khusus. Kemudian dimasukkan dengan perbincangan yang lain, ada fawaid hadis yang dalam tu dan sebagainya. Tak lebih kurang rinci dan jawapan dan sebagainya, apa yang berlaku pada hadis tu, apa ilal yang ada pada dia dan sebagainya. Jadi kalau nak perbahasan yang lanjut, situlah secara ringkasnya kita sebagai orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita berpegang bahawasanya bismillah merupakan salah satu ayat daripada surah Fatihah dan wajib dibaca dalam solat. Bermakna tidak sah solat seseorang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ataupun kalaulah dia beriktikad bahawasanya bismillah itu tidak wajib tapi dia baca juga, maka harus untuk kita berjamaah dengannya, harus saja. Ini membawa kepada sembahyang berlainan mazhab antara imam dan makmum. Dia bawa ke masalah tu, dia akan melirik ke situ. Kita kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim ataupun baca dengan i'tiqad sunat, dalam mazhab kita tak sah sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i tak sah sembahyang. Baca tapi i'tiqad sunat saja, tak sah sembahyang. Sebab qaul dalam mazhab Syafi'i qaulan wahidan, satu pendapat yang mengatakan bismillah ialah salah satu ayat dalam surah Fatihah dan wajib dibaca dalam solat. Itu. Walaupun ada sebahagian yang membahaskan berdasarkan kepada kaedah imam, mana-mana qiraah yang mu'tabarah dalam bacaan Al-Quran sah dibawa dan dibacakan dalam solat, walaupun ada kaedah tu. Tapi qaul yang muktamad dalam mazhab kita tak, orang yang tak baca bismillah ataupun membacanya bukan dengan i'tiqad kewajipannya, dia baca dengan i'tiqad sunat, tak sah sembahyang dia. Kata kita sembahyang dengan imam berlainan mazhab yang macam tu harus saja, kerana meraihkan hubungan antara mazhab. Kita berimamkan dengan dia walaupun dia baca. Solat kita sah lah, solat kita sah, tapi hukum solat jemaah tu harus saja, hukum sekadar harus saja. Bahkan yang sunatnya kita berjemaah dengan sesama mazhab. Dia membawa kepada satu sudut orang pandang kepada perpecahan antara umat Islam. Tak, dia bukan. Semayang, kita tak kata semayang dia tak sah, cuma kita tak boleh ikut dia. Itu hak peribadi ya. Dia bukan kita kata dia tak sah semayang, tak. Bagi dia semayang dia sah, dan mengikut apa yang dia kaedah yang dia ikut dalam mazhab dia sah, tak ada masalah, sebab dia masalah ijtihad. Dia ijtihad tidak akan menyalahkan ijtihad yang lain, sebab semuanya dalam dia bukan masalah yang qat'i. Baik, tak apalah tu. Itu dalam masalah sembahyang berjemaah, nanti kita akan sentuhlah sembahyang jemaah di antara imam dan makmum yang berlainan mazhab, macam mana dia kena ra'i kita dan sebagainya. Baik, dalam mazhab kita sendiri, Imam Ibn Hajar contohnya membawakan sekitar 21 hujah sabitnya bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat daripada surah Fatihah. Ada 21 sahabat yang meriwayatkan perkara itu daripada Nabi SAW. Maksudnya kita punya pegangan kita bukan lekeh-lekeh, bukan kita semata-mata taklid Imam Syafi'i dan sebagainya, tak. Hujah kita kukuh, cuma kita minoriti, itu je dia kita kukuh. Dan kita ada jawapan pada setiap hujah yang dikeluarkan oleh mazhab yang lain. Sama ada mereka nak terima tak kisahlah, tapi berdasarkan kaedah-kaedah yang kita pegang, kita ada jawapan bagi setiap satu hujah. Pendapat yang mengatakan tidak wajib membaca bismillah
pada permulaan surah Fatihah kerana dia bukan salah satu ayat daripada Fatihah. Kita ada setiap hujah tu. Cuma kita lah yang tahu hujah tu ataupun tidak. Banyaklah hadis riwayat Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, peristiwa kedatangan Sayyidina Muawiyah ke Madinah selepas daripada beliau menjadi khalifah, dia membuat umrah ataupun haji singgah Madinah, sembahyang, diangkat jadi imam sembahyang, membaca Fatihah tanpa menjaharkan bismillah. Bukan kata dia tak baca bismillah, tanpa menjaharkan, tanpa menjelaskan Fatihah. Habis sembahyang, ramai di kalangan mujahirin yang mengangkat suara bertanya dan mengkritik benda tu. Pasal apa tak jaharkan bacaan bismillah ketika solat? Curi ke sembahyang ni dengan bahasanya lah. Adakah engkau mencuri dalam solat ataupun engkau lupa tentang kewajipannya, ataupun engkau lupa untuk menjaharkan bismillah? Jadi kecoh waktu tu di Madinah. Sembahyang yang seterusnya Sayyidina Muawiyah baca bismillah dengan jahar, settle, tak ada masalah apa. Maka dia menjadi salah satu hujah, walaupun dia bukan hadis, tapi dia menjadi salah satu hujah bahawasanya bacaan bismillah dalam solat dan menjaharkan bismillah itu sabit daripada Nabi SAW. Itu antara contoh-contoh selain daripada hadis Nabi lah. Hadis Nabi banyaklah. Kana Rasulullah SAW yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih hadis. Nabi SAW dalam solatnya memutuskan bacaan setiap ayat dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim sampai habis ayat. Maka antara hadis-hadis yang ni lah, Sayyidina Anas bin Malik sendiri yang menjadi salah satu daripada hujah utama mengatakan tidak membaca Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sepanjang aku sembahyang di belakang mereka, dia pun tak pernah baca bismillahirrahmanirrahim. Mereka memulakan salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Anas sendiri meriwayatkan hadis menyebutkan Nabi baca bismillah ketika permulaan solat pada dalam bacaan Fatihah solatnya. Dia meriwayatkan hadis itu dan dia meriwayatkan dengan perbuatan. Dia buat benda yang sama dan dia kata beginilah cara aku sembahyang dan beginilah aku melihat Nabi sembahyang. Jadi situ ulama kata ada ittirab dalam periwayatannya dan ditanggungkan, diihtimalkan bahawasanya di akhir umurnya dia sudah mula lupa sikit-sikit. Ingatan dia mula kabur. Ingatan dia tak sekuat pada mulanya. Jadi hadis tu begitu juga dengan ihtimal-ihtimal yang lain. Dan hadis-hadis yang menyebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bilhamdulillahirabbil alamin, contohnya hadis tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan solatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada ihtimal mengatakan bahawasanya itu bukan permulaan dengan makna Nabi mula dengan alhamdulillah. Bi alhamdulillahirabbil alamin disebut sebagai nama surah. Jadi seolah-olahnya ada ihtimal Nabi SAW memulakan solatnya dengan membaca surah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada ihtimal tu sabit. Kita sendiri sebut benda tu dan Arab sebut benda tu. Kan surah inna anzalna, surah alhaakumut takatsur. Dia bukan nama surah, tapi ayat permulaan ataupun ayat awalannya tu menjadi tanda kepada surah tu. Kan surah lam yakun, kan surah abasa wa tawalla di dalam surah. Jadi ada ihtimal bahawasanya riwayat yang menyebut Nabi memulakan solat dengan alhamdulillahirabbil alamin merujuk kepada nama surah. Merujuk kepada nama surah. Maka ihtimal tu ada dalam kaedah usul seperti mana yang kita bincang, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah tadi pada awalnya. Masalah bismillah ialah antara masalah-masalah usul. Bila kita letakkan dalam timbangan usul, apabila wujud ihtimal, gugur istidlal. Iza wujida al-ihtimal saqata al-istidlal. Antara kaedah-kaedah usuliah yang digunakan. Bila wujud sesuatu ihtimal dalam sesuatu hujjah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalil. Kata kita ada setiap hujjah menjawab setiap dalil yang dikemukakan oleh pihak yang lain tentang sabitnya bismillah sebagai permulaan surah Fatihah. Jelas, clear cut. Sama ada hujjah tu nak diterima ataupun tidak, terpulang. Kita bukan nak memaksa pendapat mazhab yang lain menerima mazhab kita, dan selama ni dia berjalan dengan harmoni elok.
Cuma kita nak baca bismillah berdasarkan kepada kaedah yang tepat dalam mazhab Syafi'i. Kita ada sandaran yang kukuh, yang kemah, dan tak boleh paksa kita untuk ikut majoriti kan? Ikut majoriti. Dia bukan majoriti dengan makna sepakat tak. Masing-masing ada hujah sendiri. Ada yang kata bismillah ni sunat dibaca, ada yang kata makruh dibaca, ada yang kata tak harus dibaca, ada yang kata bismillah ni bukan ayat daripada Quran, dia cuma zikir yang memisahkan di antara surah. Ada yang kata bismillah ni satu ayat daripada Quran, dan dia satu ayat yang berasingan, yang mustaqillah. Dia bukan masuk dalam mana-mana surah. Dia sepotong ayat Quran tapi dia tak termasuk dalam mana-mana surah. Dia ada pendapat-pendapat tu. Dia lebih kurang ada 5 pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim yang kita bincangkan kan? Bismillah ialah satu ayat daripada Fatihah dan satu ayat daripada surah yang lain. Pendapat yang pertama, bismillah ialah satu ayat daripada Fatihah dan sebahagian daripada surah yang lain, bukan semua. Sebahagian daripada surah yang lain, bukan setiap surah yang lain. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah, tetapi ayat yang berasingan di antara surah-surah Quran. Dia ayat Quran tapi dia tak masuk dalam mana-mana surah. Dia ayat Quran, dia tak masuk dalam mana-mana surah. Ada yang kata bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada Fatihah, bukan ayat dari dalam surah yang lain, bukan ayat yang berasingan daripada Fatihah. Bukan. Dan pendapat yang kelima mengatakan dia cuma zikir yang memisahkan di antara surah dalam Quran. Ini 5 pendapat berkaitan tentang subutnya bismillah sebagai permulaan ayat Fatihah dan surah-surah yang lain. Ni ya, dia bila kita bincang dalam bab ni ke tahap tu, kita tak pergi ke mana. Kita akan bincang masalah ni lah, dan kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut berdasarkan setiap hadis yang ada, tang mana. Hujah yang paling kuat, hujah yang paling kuat ialah sabitnya penulisan Al-Quran, penulisan bismillah dalam Mashaf Utsmani. Hujah yang paling kuat. Sahabat mengelak daripada menulis walaupun nama surah, walaupun nombor ayat dalam Mashaf utama, dalam Mashaf asal. Sebab nak menjaga Quran daripada sesuatu selain daripada Quran ditulis bersamanya. Ada bismillah. Itu antara hujah yang paling kuat. Mazhab Syafi'i mengatakan bismillah salah satu ayat daripada Quran dan salah satu ayat daripada Fatihah dan satu ayat daripada surah-surah yang lain. Itu hujah yang paling kuat. Base. Ni perbahasan yang takkan kita bincang dalam kitab ni. Ini contoh perbahasan yang berada di mustawa yang lebih tinggi. Kita tak ke situ. Kita nak bincang yang tadi je. Hukum asas taklifi yang 5, campur dengan sah batal, sebab syarat dan mani'. Kemudian tafsir masalah, selesai. Yang lain tu kita talaqi dengan masyayikh kita insya-Allah. Bes. Maka kita boleh bezalah mustawa yang kita gunakan dalam perbincangan kita. Itu contoh perbahasan yang tidak akan kita gunakan dalam perbahasan kita. Baik, qala rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il islami. Segala puji bagi Allah, milik bagi Allah, ketentuan bagi Allah, khusus bagi Allah, melihat kepada makna lam, huruf jar lillah tu. Alladzi yang farada alaina, memfardukan ke atas kita, ta'alluma syara'i'il islami, memfardukan akan belajar ataupun akan mempelajari segala syariat Islam. Wa ma'rifata, atau pada kata ta'allumah, maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memfardukan, yang mewajibkan ke atas kita mengenal ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram, akan sahih daripada muamalat dan fasid muamalat. Idafat sahih kepada muamalat itu idafat sifat kepada mausuf. Asalnya al muamalati as-sahihati, mengenal muamalat yang sahihah, cuma diubah dia punya gaya susunan, diletakkan sifat di depan. Asalnya muamalat yang sahih, kemudian dia ubah tak depan dalam bentuk idafat dengan makna min. Sahihin minal muamalah, gitulah. Perkara yang sahih daripada urusan muamalat. Wa fasidiha, dan muamalat yang fasid, muamalat yang rosak.
Untuk apa? Mengenal muamalah yang sahih dan muamalah yang fasid ni, li ta'rifil halali wal haram, untuk mengenal, supaya mengenal akan halal dan haram. Maka muamalah ini umum lah, bukan muamalah dalam bentuk urusan jual beli dan hubungan antara manusia dan sebagainya. Muamalah dalam semua keadaan lah. Sama ada kita muamalah dengan Allah yang kita namakan sebagai ibadah, muamalah dengan sesama manusia yang kita namakan sebagai muamalah lah. Muamalah sesama, muasyarah ataupun ahwal syakhsiyah, hubungan suami isteri, munakahat, ataupun muamalah dalam bentuk balasan terhadap kezaliman yang berlaku dan juga kesalahan yang dilakukan dalam bentuk jenayat. Muamalah belaka lah tu. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang sahih, ada yang fasid, ataupun ada yang rosak, ada yang batal. Pun dia juga Allah memerintahkan kita, wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi al-khuluda fi daris salami, dan menjadi ia Allah ma'ala, akan kesudahan, akan destinasi, man 'alima dzalika, orang yang mengetahui akan yang demikian itu, demikian syara'i'il Islam, dan juga al-muamalah as-sahihah wal muamalah al-fasidah tu, wa amila bihi, dan beramal dengannya, dengan apa yang dia ketahui tu, al-khuluda fi daris salam, kekal di dalam daris salam syurga, wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu, dan menjadi ia Allah akan kesudahan mereka yang menyalahinya dan menderhakainya Allah, darul intiqam, akan tempat siksaan neraka lah. Itu khutbah permulaannya. Masih lagi dalam khutbah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Khutbah ni kalau kita nak perinci panjang lah. Memang panjang, kalau kita perinci kan memang panjang, satu. Dia punya isyarat latifah di antara susunan perkataan yang digunakan dan sebagainya panjang. Jadi kita tak perlu lagi. Nanti kita kalau ada masa pula atau pada rezeki lain, kita bincang semula. Kalau kita nak ambil satu-satu tu, dia akan mengambil masa kita. Tak apalah, yang mana yang mudah-mudah kita jalan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, aku menyaksikan, aku mengakui an la ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah ay munfaridan, yang tunggal. Tafsir bagi wahdah, la syarikalah, tiada syirik baginya, sama ada daripada nisbah zatnya, atau nisbah sifatnya, atau nisbah af'alnya, perbuatannya. Tidak ada yang menyengutui Allah, sama ada zatnya, ataupun pada sifatnya, atau pada af'alnya. Ada. Ini kita akan bincang dalam ilmu akidah lah, yang bahasa tok guru kita bahasa tok guru kita pakai, satunya Tuhan, tidak berkawan dan tidak berlawan. Itu kita bincang dalam kharidah, kita bincang dalam pengajian fiqh, pengajian akidah. Jadi perbincangan yang menarik. Satunya Tuhan, tidak berlawan dan tidak berkawan. Itu makna wahdah, la syarikalah, tiada syirik baginya, tiada yang menyerupai Allah, tiada dua dengan maknanya pada Allah, macam itu juga pada sifatnya dan pada perbuatannya. Tak ada yang berkawan dengan Allah, tiada yang berlawan dengan Allah. Itu makna wahdah ataupun makna wahdahnya esa secara amnya. Kita bincang nanti insya-Allah. Al-mannu bin ni'amil jisami, Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang melimpah kurniakan, bin ni'amil jisami, dengan segala nikmat-nikmat yang besar-besar, yang agung-agung. Al-mannu, yang menganugerahkan, maksudnya al-mun'imu mannan minhu, Tuhan yang memberi nikmat, memberi kurnia sebagai mannan, sebagai limpah kurniaan, minhu, daripada Allah. Di salah satu isyarat. Ini kata kalau kita bincang bab isyarat-isyarat ni, dia akan pergi panjang. Tapi isyarat-isyarat yang mudah untuk kita tunjuk, kita tunjuklah. Al-Faqih Syekh Abdullah Al-Hadrami rahimahullah menggunakan lafaz al-mannu sebagai satu isyarat kepada bahawasanya limpah kurniaan pemberian Allah itu menerusi limpah kurnianya. Bukan wajib bagi Allah
bukan satu kemestian dan satu kewajipan, satu keperluan bagi Allah untuk memberi nikmat kepada hamba dak. Pemberian Allah tu sekadar limpah kurnianya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu diguna al-mannu, maksudnya yang menganugerahkan sebagai limpahan kurnia daripadanya, bukan wajib ke atasnya. Ini seperti mana yang disyarahkan oleh al-Imam Ibn Hajar al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Dia syarah kalimah al-mannu ni. Tu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya, al-mab'utsu, yang diutus akan dia, rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi sekalian manusia. Sallallahu, mudah-mudahan selawat daripada Allah, rahmat daripada Allah, wa sallam alaihi, dan semoga salam daripadanya, daripada Allah, alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, dan atas sahabatnya, sahabat Nabi, al-bararatil kiram. Al-bararah jamak daripada al-barru, maksudnya orang yang baik, orang yang melakukan bir, orang yang melakukan kebaikan, disebut sebagai al-barru. Apa makna orang yang melakukan kebaikan? Macam mana orang yang boleh disifatkan dengan bir, iaitu orang yang kebaikannya mengatasi amalan kejahatannya, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya, baru boleh disifatkan dengan sifat bir, baru dia jadi seorang yang baru. Itu bila mana birruhu ghalabat alaihi min syarrih, kebaikannya menguasai dirinya berbanding dengan kejahatan. Bukan kata dia tak pernah tergelincir langsung buat jahat tak, tapi kebaikannya mengatasi, kebaikannya menguasai diri, maka dia layak bersifat dengan bir. Dia seorang yang bar. Kita ada ulama yang sebut Ibnu Abdul Bar lah. Hamba yang baik. Al-kirami, jamak daripada karim, sahabatnya yang baik-baik, al-kiram, dan lagi mulia-mulia. Habis itu khutbahnya, muqaddimahnya, wa ba'du, dan kemudian daripada itu, ni maklumlah, wa ba'du tu orang yang mengaji ibarat ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala man zikir. Selepas daripada ucapan basmalah, selepas daripada ucapan hamdalah, selepas daripada selawat dan salam ke atas mereka yang tersebut tadi, fahadha, maka ini mana? Ini ada dua kemungkinan lah. Satu, ini merujuk kepada maklumat yang hadir dalam diri pengarang Faqih Abdullah bin Fadal ni. Satu, maksudnya tak dituliskan lagi lah, benda tu cuma ada mawjud fi zihni. Benda sebut ni, maksudnya ni maklumat yang aku nak tulis, yang aku nak karang pun boleh. Ataupun ini tu merujuk kepada tulisan yang telah ada, dan muqaddimah ini ditulis pada akhirnya. Selepas daripada tulis yang lain, baru tulis muqaddimah. Sebab dia ada dua style tu lah. Ada orang buat muqaddimah dulu, baru buat syarat, baru buat isi. Ada seorang buat isi dulu, lepas tu baru buat muqaddimah. Kemudian muqaddimah tu dia ceritalah benda apa yang ada di isi tu. Jadi sama ada dia dah ada isi siap-siap dah, cuma disimpulkan balik dalam muqaddimah dia, ataupun dia habaq siap-siap, dia cadang nak buat apa dalam muqaddimah tu, dan dia buat ikut cadangan dia. Jadi dua tu lah. Jadi sini hadha kembali pada dua tu lah. Sama ada dia maklumat zihniyah, al-ma'lumatu al-mustahdaratu fi zihnil muallif, ataupun muallafatuhu, karangannya yang dah sedia ada, baru ditulis muqaddimahnya. Tak ada masalah. Dua-dua makna itu makbul, diterima, dan dua-dua makna itu menjadi perbuatan manusia, tak ada masalah apa. Fahadha, maka bermula ini, mukhtasarun, satu ringkasan. Mukhtasarun ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, sedikit lafaznya, banyak maknanya. Dia lebih sikit daripada matan. Bila sebut matan, kathura lafzuhu wa kathura ma'nahu, lafaznya sedikit, maknanya pun sedikit. Matan syarah, kathura lafzuhu wa kathura ma'nahu, syarah, banyak maknanya, banyak lafaznya, dan banyak maknanya.
sebab dia menghuraikan kalam yang sedikit daripada matan. Ikhtisar antara syarah yang diringkaskan, maknanya lebih banyak daripada matan, lafaznya lebih sikit pada syarah. Itu maqalla lafzuhu, sedikit lafaznya berbanding dengan syarah, wa kathura ma'nahu, dan banyak maknanya berbanding dengan matan. Itu mukhtasar atau kita sebut sebagai ikhtisar. La budda likulli muslimin, yang tidak dapat tidak bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan setiap muslimah, lelaki dan perempuan yang beragama Islam, min ma'rifatihi, daripada mengetahuinya mukhtasar ni. Wajib ke tahu benda mukhtasar ni? Wajib ke mengaji Muqaddimah Hadramiyah ni? Tak. Au ma'rifati mithlih, atau mengetahui seumpamanya. Jadi kalau tak mengaji mukhtasar ni pun mengaji kitab lain yang memperihalkan tentang fardu ain pun dah mencukupi, dah memadai. Pakai Safinah ke, pakai Qayatul Takrib ke, pakai apa pula, kitab-kitab risalah jamiah ke dan sebagainya, memadai. Sebab tu dia kata au ma'rifati mithlih. Ngaji kitab ni tak apa, mengaji kitab lain tak apa. Setiap kitab ada kelebihan dia, dan kita akan guna kelebihan dia lah tanpa mengurangkan kadar kemuliaan kitab-kitab yang lain. Tu cara dia. Sinilah, ini promote kitab dia pun dia promote, kitab orang pun dia promote. Mengaji kitab aku pun padan, maksud lebih kurang begitu lah. Mengaji kitab orang lain pun padan. Tapi dah baca kitab ni, baca habis lah. Fayata'ayyanul ihtimamu bihi wa isya'atuhu fil buldan, maka sepatutnya lah al-ihtimamu bihi, mengambil berat dengannya, dengan mukhtasar ini ataupun mukhtasar mislihi, mukhtasar ini ataupun yang seumpama dengan kitab ini, wa isya'atuhu fil buldan, dan menyebar luaskannya pada pelosok negeri, bagi sampai maklumat, bagi meratai manfaat, supaya semua orang terlepas daripada tuntutan fardu ain bagi setiap mukallaf. Itu nak tahu lepas ke tak lagi tuntutan mukallaf atas diri kita sebagai fardu ain, kena tengok dalam pengajian. Maka dia doa, fa'as'alullahu ta'ala, maka memohon aku akan Allah Ta'ala, an yanfa'a bihi, bahawa memberi manfaat ya Allah bihi, dengannya, dengan mukhtasar ini, supaya mukhtasar ini memberi manfaat kepada orang yang membacanya dan kepada dirinya. Bukan manfaat pada orangnya dia tak dapat, jadi lilin, tak mau. Dia terbakar, orang lain yang boleh terang, tak. Manfaat untuk diri muallif sendiri dan manfaat untuk orang lain yang membacanya. Wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhihil karim, dan bahawa menjadilah himpunanku baginya, bagi ikhtisar ni, usaha jerih payah aku menyusun matan ini, khalisan liwajhihil karim, ikhlas, tulus, liwajhihil karim, bagi zatnya yang maha mulia. Liwajhi dengan makna li zatihi, bagi zatnya yang maha mulia. Baik, kata muqaddimahnya selesai. Lepas ni kita akan masuk kitabut taharah. Jadi dululah kita berhenti dulu situ sebagai permulaan, sebagai muqaddimah. InsyaAllah kita sambung hari Rabu, insyaAllah Rabu. Kelas kita akan berjalan 2 hari lah mengikut perancangannya. Selasa malam di Malaysia dan Rabu malam di Malaysia. Cuma hari Rabu ni insyaAllah akan dimulakan dengan pengajian tauhid dulu, iaitu Kharidah Bahiyah untuk kelas umumi. Kemudian sesi yang kedua baru kita baca Muqaddimah Hadramiyah sebagai kelas manhaji. Jadi susunannya kalau ikutnya lah, kalau tak ada apa-apa hari Selasa kita di Malaysia ni, hari Selasa lepas maghrib pukul 8 Muqaddimah Hadramiyah. Hari Rabu pukul 8 tu Kharidah Bahiyah. Sesi selepas Kharidah Bahiyah baru mula dengan Muqaddimah, baru sambung dengan Muqaddimah Hadramiyah. Tu dengan susunan dah, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan mudahkanlah, mudah-mudahan Tuhan bagi kelapangan dan juga kesenangan untuk kita hadap nikmat dan ujian. Ini dia nikmat, dalam masa yang sama dia ujian daripada Allah. Nikmat-nikmat, ujian pun ujian. Kena jaga ni lah, kena jaga kita punya hak sebagai hamba, tanggungjawab sebagai hamba. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.